Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Alhamdulillah, video kali ini kita dapat mempelajari, insyaAllah kita akan mempelajari latihan bacaan tanwin. Okay, latihan bacaan tanwin. Jadi kita lihat dulu bahagian penerangan. Okay, lihat dulu bahagian penerangan. Cerita apa itu tanwin. So kita tengok poin pertama. Tanwin ialah nun sukun tambahan. Maksudnya tanwin tu nun mati, okay, yang berada di akhir kalimah isim kata nama. Jadi dalam bahasa Arab ni tuan-puan, dia ada pecahan. Okay, dia ada pecahan kalimah-kalimah bahasa Arab dalam Quran tu. Dalam Quran tu semua kalimah-kalimah tu terbahagi kepada 3: isim, fi'il, huruf. Isim tu kata nama, fi'il tu kata kerja, huruf tu kata sendi atau kata hubung. Contoh, Muhammad pergi ke sekolah. Muhammad pergi ke sekolah. Jadi Muhammad tu kata nama Muhammad, isim lah. Pergi kata kerja, perbuatan. Kalimah pergi tu, perkataan pergi tu perbuatan, so dia jadi fi'il. Ke itu kata hubung, kata sendi yang menghubungkan di antara Muhammad pergi dan sekolah. So ke tu adalah huruf, haraf lah. Okay, sekolah tu nama sekolah. Sekolah tu adalah satu kata nama, isim. Jadi itulah isim. So tuan-puan akan jumpa tanwin ni dekat kata nama, dekat isim. Jadi mana-mana dalam Quran tuan-puan jumpa tanwin, 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan, maka tuan-puan akan dapati itulah kata nama. Okey. Ada pada sebutan, okey, tanwin ni ada pada sebutan tetapi tidak pada tulisan. Maksudnya, contoh saya ambil contoh macam ni. Okey. Mubarakun. So kun ada sebutan tanwin tu. Sebutan nun mati tu ada. Mubarakun. Okey, kun ada sebutan tanwin tu. Tapi tulisan nun mati tu tak ada. Yang ada tanda dia. Okey, yang ada tanda kepada sebutan nun mati tu. Nanti saya ajarlah macam mana hakikat tanwin tu. Dan berlaku hanya pada bacaan wasal, tidak pada bacaan waqaf. Maksudnya kalau bersambung, okey, kalau bersambung maka adalah sebutan tanwin tu. Macam contoh macam ni. Okey. Sini tengok sini. Tanwin. Okey. Salamun hiya. Salamun hiya, dia bersambung di antara kalimah salam dan hiya ada sebutan tanwin iaitu nun mati tu. Mun hiya ada. Tapi kalau kita berhenti dekat sini, maka sebutan tanwin tu digugurkan. Salam, dah tak ada dah. Tu maksudnya berlaku pada bacaan wasal iaitu bersambung, tapi tidak berlaku pada bacaan waqaf iaitu berhenti. Okey. So kita tengok kat sini lagi.
Poin nombor 2. Sebutan tanwin sama seperti sebutan nun sukun. Sebab tanwin tu nun sukun. Okey, tanwin ni nun sukun, nun mati. Okey, tanwin ni nun mati, cuma dia nun mati tambahan. Okey, dia ditambah pada satu kalimah. Contoh macam ni. Okey, ditambah sebutan dia bagi menunjukkan kalimah ni adalah kata nama. Okey, kalimah ni kita nak tahu dia kata nama ke tidak, ada tanda-tanda dia. Di antara tanda ni adalah ada tanwin, ada nun mati yang ditambah. Faham ke faham? InsyaAllah. So kalau tuan-puan fahami sebutan tanwin tu sama dengan nun sukun dan tanwin itu adalah nun sukun, maka tak ada masalah. Jadi mudah. Okey. Tengok poin nombor 3. Huruf-huruf yang bertanwin atas ditulis selepasnya alif mad iwad kecuali tak marbutah. Kalau tuan-puan tengok tanwin atas ni, okay, semua selepasnya ada alif. Alif ni namanya alif mad iwad. Sebab tu bila kita waqaf pada tanwin atas, okey, pada dua baris di atas, maka kita akan waqaf dengan bacaan mad iwad. Okey. Contoh wal adiyati dhabha. Asalnya dhabhan tu, tapi kerana waqaf dhabha, dia jadi tukar kepada alif mad iwad. So alif ni nama dia alif apa? Tanwin atas alif mad iwad. Okey, kalau tanwin bawah tak ada ya, tanwin depan tak ada waw, tapi tanwin atas ada alif. Tu kaedah penulisan bahasa Arab. Next, seterusnya poin yang keempat, hamzah yang bertanwin atas tidak ditulis selepasnya alif mad iwad. Okey, so hamzah ni bila dia bertanwin atas, selepasnya tak ada alif mad iwad. Sekiranya hamzah tersebut berada selepas alif mad. Kerana hamzah tidak boleh berada di antara dua alif dalam bahasa Arab, kecuali pada isim musanna dan isim jamak. Contoh jufaan. Okey, contoh macam ni. Okey. Contoh jufaan. So hamzah ni dia ada tanwin atas. Sebelumnya ada alif, maka dekat lepas hamzah tu tak ada alif. Tapi kalau sebelum hamzah tu tak ada alif, okey, maka hamzah tu akan ada alif. Tu cerita dia. So tuan-puan akan jumpa dalam Quran, kadang-kadang tuan-puan jumpa hamzah yang bertanwin atas lepasnya ada alif, dan kadang-kadang tuan-puan akan jumpa hamzah yang bertanwin atas selepasnya tidak ada alif. Kalau hamzah yang bertanwin atas yang tidak ada alif selepas hamzah tu, sebab sebelumnya dah ada alif. Kalau hamzah yang bertanwin atas lepasnya ada alif, maka tuan-puan akan dapati sebelumnya tu tidak ada alif. Sebab hamzah dalam kaedah penulisan bahasa Arab tidak boleh berada di antara dua alif. Tu dalam kaedah penulisan bahasa Arab. Kecuali isim musanna dan isim jamak tu, kalau saya nak syarah dia agak dia agak advance lah. Cuma saya boleh bagi gambaran. Sekejap lagi saya akan tuliskan lah untuk tuan-puan. Okey. Seterusnya kita pergi poin nombor 5. Ketika mewakafkan bacaan pada tanwin atas, maka bacaannya akan bertukar kepada bacaan mad iwad. Okey. Kecuali tak marbutah. So tak marbutah bila waqaf dia akan, kaedah dia akan bertukar kepada sebutan huruf ha. Okey, contoh jannatun, kalau kita waqaf dia akan bertukar kepada jannah. Tu contohlah. Okey.
Contoh macam ni. Okey, ni humazatin. Okey, ni tanwin bawah lah. Cuma kalau waqaf tak kira lah. Ta marbutah ni tanwin atas ke, tanwin bawah ke, tanwin depan ke, dia akan tukar kepada humazah kalau waqaf. Okey, kalau yang macam ni tanwin atas, maka dia kalau kita waqaf dia akan bertukar kepada mad iwad. Miskina. Okey. Yang ni yatima. Okey, dia akan jadi mad iwad. So cerita pasal mad iwad tu nanti pada hukum mad iwad kita akan belajar juga, jangan risau. Okey. Tanwin bawah dan depan digugurkan sebutannya ketika bacaan waqaf. Okey, so dia akan waqaf tanwin depan dan bawah. Okey, contoh macam ni. Hasidin, kita nak waqaf, dia akan jadi hasid. Lagi sekali. Hasid. Dia akan digugurkan tanwin tu. Macam ni. Azizun, dia akan bertukar kepada, kalau kita nak waqaf dia jadi aziz. Waqaf tu berhenti bacaan dia. Okey, so saya nak cerita sedikit hakikat tanwin. Okey, cerita sikit hakikat tanwin. Jadi tuan-puan fahami dulu. Okey, tanwin sama dengan nun mati. Okey, tanwin sama dengan nun mati. So tanda tanwin tu, satu baris atas, satu lagi tanwin. Satu baris bawah, satu lagi tanwin. Satu baris depan, satu lagi tanwin. Okey. So bukan dua-dua ni, hakikat dia bukan dua-dua ni tanwin. Okey. Bukan dua-dua ni tanwin. Bukan dua-dua ni tanwin. Satu ni tanda tuan-puan. Okey. Tuan-puan akan nampak tanda dalam Quran ni banyak. Di antara tandanya tanda baris atas, tanda baris bawah, tanda baris depan, tanda titik, tanda mati, tanda hamzah wasal, tanda waqaf, itu semua tanda. Okey. So ini juga adalah tanda. Okey. So ini tanda bagi baris atas, ini tanda bagi sebutan tanwin. Kalau saya buang satu baris, okey, contoh. Okey. Okey. Contoh saya buang satu baris. Ni tanda bagi atas, ni tanda baris atas. Okey. Sebentar ya. Ni tanda baris atas. Okey. Maka tak ada sebutan tanwin. Tambah lagi satu tanda, maka adalah sebutan tanwin. Jadi yang ini baris atas tanda. Ini tanwin atau nun mati. Inilah tanwin. Okey. Yang ni baris bawah. Yang ni tanwin. Yang ni baris depan. Baris depan maksudnya sebutan, tanda bagi sebutan baris depan. Yang ni tanwin. Okey. Maksudnya yang ni sebutan baris depan, yang ni tanwin. Saya ambil contoh. Okey, saya ambil ba lah. Okey, saya ambil contoh ba. Ba sahaja. Ada sebutan berbaris tak ada. Sebutan berbaris tak ada. Okey, sebutan berbaris tak ada. So dia ada ba saja. Okey, kalau dia single macam ni, kita akan sebut nama dia je lah. Okey, huruf ba tu nama dia je lah, ba. Okey. So saya tambah satu baris. Ini tanda bagi sebutan baris atas, sebutan fathah. Sebutan baris atas, tanda dia ni ba.
baru boleh sebut baris atas. Ba. Okey, ba satu harakat. Dan sebutan dia ada tanda. Ada satu lagi sebutan ni, tanda tambah lagi satu tanda, baru ada ban. Bila ada tanda atas ni, maka adalah alif ni. Alif ni namanya alif ba'iwat. Faham ke faham? InsyaAllah. Okey. Ulang lagi sekali. Huruf ta. Huruf ta sahaja, tak ada apa sebutan. Tak ada sebutan, tak boleh nak disebut dengan apa-apa sebutan melainkan sebutan nama huruf sahaja. Tak, sebab ada tulisan begini. Okey? Kita tak boleh disebut baris atas, baris bawah, baris depan. Tak boleh sebab dia tidak berbaris. Okey? Dan tak boleh juga nak sebut dia sukun sebab sukun mesti ada huruf sebelumnya. Okey? So, sukun tu matilah. Tak boleh nak sebut dengan sebutan sukun sebab sukun mesti ada huruf sebelumnya. So, bila tambah satu baris, maka adalah sebutan baris atas. Jadi, ta. Kalau dia ada dua baris, maka adalah sebutan nun mati. Tanwin tu nun mati, kena faham dulu. Tanwin nun mati, cuma nun mati tambahan. Tanwin tu nun mati tambahan, ditambah. So adalah sebutan tan. Bila tanwin atas pada huruf ta, maka adalah alif. Faham ke faham? Gitu. So bukannya dua-dua ni tanwin hakikatnya. Satu je tanwin yang ni. Yang ni baris. Okey, yang ni tanwin. Yang ni baris, yang ni tanwin. Faham? Yang ni baris, yang ni tanwin. Kalau kita buang tanwin ni, ada tak sebutan tanwin? Kalau kita buang satu tanda ni, okey, ada tak tanwin punya sebutan? Tak ada kalau kita buang ni. Dia akan bunyi apa kalau saya buang ni? Kalau saya buang ni lah. Okey, buang ni. So dia akan bunyi, kalau kita buang ni, dia akan bunyi ta. Tambah ni akan jadi tan. Faham ke faham? Begitu juga dengan tanwin huruf ta. Ni baris ti, ni tanwin tin. Nampak? Ti, tin. Nampak? Okey. Satu baris saja bunyi ti, tambah satu baris lagi tin. So yang satu baris lagi ni lah tanwin, iaitu nun mati. Itu juga dengan baris depan ni bunyi tu. Ada satu lagi baris ni tun. So satu baris satu baris depan sebutan baris depan dhammah. Satu lagi sebutan tanwin nun mati. Tun. Faham ke faham? Itu hakikat tanwin. Okey. Berkenaan dengan tanwin atas ditulis bersama dengan alif mat. So kalau tuan-puan jumpa tanwin atas, okey, semua huruf kecuali tak marbutah dan hamzah ada pengecualian sedikit keadaan dia. Semua huruf, okey, huruf contoh di sini huruf ra tanwin atas ada alif. Shin tanwin atas ada alif. Sa tanwin atas ada alif. Okey. Ada pun huruf hamzah, huruf tak marbutah kalau tanwin atas tak ada alif tau. Huruf ta marbutah tanwin atas tak ada alif. Huruf ta marbutah ni, okey, ta marbutah ni, okey, contoh saya ambil jannah. Kalau tanwin atas macam ni, jannatan. Okey, tanwin bawah pun macam tu juga. Jannatin. Kalau tanwin depan pun macam tu juga. Jannatun. So dia tak ada alif kalau tanwin atas. Faham ke? Tapi kalau huruf-huruf lain dia ada alif. Hamzah pula. Hamzah, kaedah dalam penulisan bahasa Arab, hamzah dalam keadaan dua-dua sebelumnya ada alif, lepas ada alif, ini tidak boleh. Okey, tak boleh. Kecuali pada isim musanna dan isim jamak lah. Okey. Yang tu pasal ditambah asalnya. Asalnya adalah asalnya adalah
mufrad, so ditambah alif nun tanda bagi musanna. Ditambah alif ta tanda bagi jamak taksir. Jamak taksir pula, jamak muannas salimah. Ni saya sebut ni pun tuan-puan tak faham tak apa. So tuan-puan faham yang ni je, basic. Okey. So hamzah kalau sebelumnya dah ada alif, maka hamzah ni tak boleh lepasnya ada alif. Contoh, okey. Contoh syai'an. Syai'an pula. Contoh masa'an. Sebelumnya dah ada alif, so hamzah tanwin atas ni tak boleh ada alif lagi selepas dia. Okey. Kalau sebelumnya tak ada alif, contoh juz'an. So sebelum ni tak ada alif, so selepasnya ada alif kalau dia tanwin atas. Itu kaedah penulisan bahasa Arab. Okey, kaedah bagi hamzah. Kalau sebelumnya dah ada alif, maka tuan-puan akan dapati tanwin atas bagi hamzah tak ada alif selepas dia. Okey, kalau sebelumnya tak ada alif, macam ni sebelumnya hamzah, sebelumnya zai. So selepas ni kalau dia tanwin atas, selepas ni ada alif. Juz'an, syai'an. Okey. Ni masa'an, bina'an, sama'an. Okey, sebab sebelumnya dah ada alif, maka hamzah tu tidak akan ada alif lagi selepas ni. Okey, tu cerita pasal tanwin. So tanwin ni adalah nun sukun. Okey, nun mati. Mungkin selama ni tak pernah tahu. Hari ni dapat tahu, alhamdulillah. Tanwin tu ialah nun mati. Sebab tu bunyi dia sama. Okey, bunyi dia sama. Contoh kita ambil, okey, kita ambil ni bunyi ban. Ni bunyi ban juga. Ni bunyi bin. Ni bunyi bin juga. Okey, ban ni bertemu dengan nun ban. Bin ni bertemu dengan nun bin. Okey, bun bun sama. Okey, ban bin bun okey, sama. So tanwin tu nun mati. Okey, tapi ditambah pada sebutan sahaja. Tulisan tak ada nun mati tu. Okey, sama-sama jom kita praktikalkan. So perhatikan. Okey, sebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. An, in, un. Okey, ingat. Biasanya kesilapan kita pada tanwin bawah, kita suka sengit-sengit. In, tak mau. Dan biasanya tanwin depan kita suka on. Okey, dia tak o betul. Kalau menonton, menonton, pohon, on tak mau. Kita nak un. Okey, bukan un. Kita nak in, bukan in. Okey, gitu. Biasanya tanwin bawah dengan tanwin depan lah yang dia akan ada Melayu sangat. On, bon, ton tak mau, dia un, bun, tun. Okey. Okey, dia bukan in, pula. Bukan in, bin, tin. Tu kena betulkan. In, bin, tin, sin, jen, sengit-sengit tu tak mau. Okey, dia mesti in, bin, tin. Sebab apa? Sebab bila kita sebut hamzah baris bawah, kita akan sebut i. Kita tak sebut a, kita sebut i. I, lepas tu ada tanwin, jadilah i, in. Kalau b, bin. Kalau t, kalau huruf ta, tin. So kekalkan bunyi baris bawah tu, t. Bunyi bawah t tambah nun mati tambahan, iaitu tanwin, tin. Okey, tin. Gitu. Faham? Yang tu betulkan. Okey, sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin. Sekali. Tan, tin, tun. Okey, tun jangan ton. Tin jangan tin. Okey, soalnya san, sin, sun. Jan, jin, yun. Han, hin, hun. Okey, jaga huruf ha pedas. Han, hin, hun. Okey. Khon, khin, khun. Okey. Kha, khon, khi, khin, khu, khun. Gitu. Dan, din, dun. Zan, zin, zun. Okey, dengan zin, zun. Tak mau. Zin, zun. Okey. Seterusnya. Ron, rin, run. Zan, zin, zun. San, sin, sun. Jangan sun. Okey, sun. Shan, shin, shun. Son, sin, sun. Okey, sa tebal. Sa, son. Si, sin, su, sun. Okey, jangan sin, sun. Tak mau. Okey, salah. Okey, sa, son. Si, sin, su, sun. Okey. Don, din, dun. Ni pun sama. Jangan din, jangan dun. Dun tak mau. Okey. Don, din, dun. Okey. Seterusnya. Ton, tin, tun. Okey, tebalkan. Ta, ton. Ti, tin. Tu, tun. Okey. Zon, zin, zun. Okey, za, zon. Zi, zin. Zu, zun. Okey, sama. Tebalkan. Okey, za yang tebalkan tu jisim za tu atau tebal. Za, zon, zin, zun. Okey. An, in, un. Okey, keluar tengah kerongkong. An, in, un. Okey, soalnya ron, rin, run. Okey. Fan, fin, fun. Qan, qin, qun. Okey, lagi sekali. Qan, qin, qun. Okey. Kan, kin, kun. Lan, lin, lun. Man, min, mun. Okey, tuan-puan akan nampak mim ni kalau baris bawah ni macam ni bentuk dia. Yang ni kalau tanwin mim dengan tanwin bawah ni macam ni bentuk dia. Ni tanwin depan ni macam ni. Ada sedikit beza tu jenis kira typing typing komputer lah tuan-puan. Okey. Okey. Man, min, mun. Okay, sekali. Man, min, mun. Nan, nin, nun. Wan, win, wun. Han, hin, hun. Yan, yin, yun. Okey, begitu. Okey. Lagi sekali saya kira tuan-puan. Okey, kalau tuan-puan tak faham, tuan-puan boleh komen di ruangan komen. Okey. Ataupun dekat buku tuan-puan ni. Okey, dekat buku tuan-puan ni. Kat belakang ni ada nombor telefon. Okey, tak faham lah. Kat belakang ni ada nombor telefon. So tuan-puan bolehlah WhatsApp seorang-seorang ni. Okay. WhatsApp salah satu nombor ni untuk bertanya apa yang tuan-puan tak faham. Okay. Tuan-puan juga boleh pelajari melalui media-media sosial kita lah. Okay. InsyaAllah. Sama-sama. Okay. Lagi sekali. An. Okay. Saya sebut pada atas dulu, kemudian tanwin. A, an. I, in. U, un. Okay. Nak membetulkan sebutan tanwin kita ni,
Kena betul sebutan baris atas dulu. Kadang baris atas tepat tapi tanwin salah. Sebutan ni saya ingat. Kadang bila kita sebut hanya single baris atas, kita boleh sebut ba. Okey, bila tanwin pun kita boleh sebut ban. Masalah adalah pada tanwin bawah dan tanwin depan. Kita sebut ba baris bawah, kita boleh sebut b. Bila kita sebut ada tanwin, dia jadi bin. Okey, biasa nama orang kan. Nama orang Faizal bin. Tu tak nak. Okey, tu tak tepat. Bin. Okey. Dia Melayu lah. Okey. An, in, un, an, in, un. Ban, bin, bun, ban, bin, bun. Tan, tin, tun, tan, tin, tun. Okey. San, sin, sun, san, sin, sun. Jan, jin, jun, jan, jin, jun. Han, hin, hun, han, hin, hun. Khan, khin, khun, khan, khin, khun. Dan, din, dun, dan, din, dun. Zan, zin, zun, zan, zin, zun. Okey. Seterusnya tuan-puan, ran, rin. Lagi sekali, rin, run, ran, rin, run. Okey. Zan, zin, zun, zan, zin, zun. San, sin, sun, san, sin, sun. Shan, shin, shun, shan, shin, shun. Son, sin, sun, son, sin, sun. Don, din, dun, don, din, dun. Okay, next. Ton, tin, tun, ton, tin, tun. Zon, zin, zun, zon, zin, zun. An, ain, un, an, ain, un. Okey, lagi sekali. An, ain, un. Okey, seterusnya. Ran, rin, run, ran, rin, run. Fan, fin, fun, fan, fin, fun. Qan, qin, qun, qan, qin, qan, qin, qun. Okey. Kan, kin, kun, kan, kin, kun. Lan, lin, lun, lan, lin, lun. Man, min, mun, man,
min, mun, na, nan, ni, nin, nu, nun, nan, nin, nun, wa, wan, wi, win, wu, wun, wan, win, wun, ha, han, hi, hin, hu, hun, han, hin, hun, ya, yan, yi, yin, yu, yun, yan, yin, yun. Okey, selesai untuk surat 80. Alhamdulillah, insyaAllah jumpa lagi di muka surat 81. Ingat tuan-puan, okey, perhatikan pada tahap ni kita dah masuk pada perbahasan dan pembelajaran tanwin. So sepatutnya dan sebaiknya tidak ada lagi masalah tak kenal huruf. Okey, masalah tertukar baris atas, bawah dan depan, masalah panjang pendek satu harakat dua harakat, masalah sebutan-sebutan huruf sukun. Sebab bila kita pelajari kaedah al-masani ni, kaedah al-masani ni dia disusun, okey, disusun, dia punya susunan dia tu memang sesuai untuk belajar daripada asas dan zero. Okey, dan dia terus belajar kaedah sekali. Belajar kaedah sekali. Okey, kalau kita lihat keberkesanan dari hasil pembelajaran adalah bila kita belajar daripada asas berserta kaedah. Kecuali macam umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kalau dah belajar ngaji daripada kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, kita nak cerita kaedah pun orang tak apa-apa nak faham. Tapi kalau yang dah dewasa ni, okay, kanak-kanak yang mungkin dah 7-8 tahun ke atas, dah remaja ni, kalau kita cerita kaedah, mereka boleh faham. Okey, kita cerita kaedah lah, kaedah baris atas tu macam mana bunyi dia, baris bawah macam mana. Kalau kanak-kanak 4 tahun ni, kita memang akan ajar dia je, ajar dia sebut, ajar dia kenal, sebut, ajar kenal, sebut, ajar kenal sampai dia ingat. Tu kaedah nak ajar kanak-kanak. Okay, secara umumnya bila kita belajar, kita mengajar, memang keberkesanan dia adalah bila kita mengajar 60% ajar kaedah, kemudian kita lebih kurang dalam 20% kita ajar dia cara baca daripada kaedah bacaan tu, daripada kaedah tu dengan cara baca. Lagi 20% tu latihan. Okay, so kita perlukan penerangan macam belajar matematik. Belajar matematik, kita kena belajar kaedah pengiraan dulu, kaedah formula dia dulu, barulah kita boleh dapat buat kan. Kaedah formula contoh 6 tambah 6 darab 6. Okey, dia nak kena belajar kaedah dulu, mana nak selesaikan. 6 tambah 6 dulu ke 6 darab 6 dulu. Okey, kalau kita ikut kaedah matematik, 6 darab 6 dulu kena diselesaikan. Bila 6 darab 6 dah dapat hasil 36, barulah 6 tambah 36 tadi dapat 42. So mesti kena ajar formula dulu, kaedah dulu. So bila dah diajar kaedah, maka dapatlah hasil sebutan yang tepat. Okey, so sebab tu kitab ni sangat baik sebab dia dengan kaedah sekali. Okey, dengan kaedah. Ni semua yang tadi tu sebutan tanwin sama dengan nun sukun tu semua kaedah tu. Okey. Macam ni tengok ni. Surat 88 kaedah. Okey, kaedah bacaan ikhfa syafawi, kaedah. Kalau tak juga kaedah macam mana kita nak sebut? Ada orang dia main mengajar terus sebut masuk sini masuk sini, itu pun juga kaedah, cuma dia secara asas dan tak terperinci. Cuma kitab ni terperinci. So kitab ni disusun memang sesuai sangat untuk memula daripada zero, belajar sekali dengan kaedah yang terperinci. Dia sebab dia bermula daripada kenal huruf, alif bata, baris huruf, baris atas, baris bawah, baris depan, kemudian alif mat, waw mat, ya mat, kemudian sukun, kemudian tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, kemudian dia sabdu. Ni advance, makin lama makin advance. So makin lama sepatutnya makin pandai dan lancar. Dan sepatutnya yang kita dah lepas bacaan tu, kalau contoh kita dah masuk ke tanwin, sepatutnya kita dah tak boleh lagi tak kuasai bacaan baris atas, baris bawah, baris depan.
sukun. Sebab kita dah masuk ke bacaan tanwin. Tu yang saya nak sampaikan. Apapun, semoga kita direzekikan Allah SWT dapat bertilawah dengan Al-Quran sesering mungkin dan diterima daripada tilawah kita tu yang lebih penting. Okay? Dapat baca banyak tapi tertolak atas sebab faktor tak ikhlas, atas sebab faktor ada rasa diri tu berkuasa untuk baca. Tu maksudnya tak baiklah. Biarlah kita baca sedikit tapi diterima dan Allah suka, dari kita baca yang banyak tapi tertolak kerana kita rasa bangga diri dengan apa yang kita hasilkan. Umpamanya kita ada kuasa untuk menentukan kita ni mampu baca ke tak mampu baca ke, gitulah. Okey, hakikatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hakikatnya. Jumpa lagi di pembelajaran akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.